itu tuan-tuan, sedekahlah kita. Inilah yang menolong kita di alam kubur esok. Apa sebab? Kita nanti di dalam kubur tak ada orang teman kita. Tak ada, kita akan bersendirian. Kubur itu sendiri gelap, sempit. Bayangkanlah tuan-tuan malam sekarang, cuba try tidur bawah katil kalau nak tahu apa rasa. Yang tidur atas katil, tidur bawah katil sampai pagi. Apa rasa? Klaustrofobia, takut, sunyi. Dalam kesunyian itu sudah pasti kita kalau boleh nak ada orang meneman. Siapa nak meneman kita? Kita meninggal, isteri kesayangan takkan terjun dalam liang duduk dengan kita. Suami kita apatah lagi takkan duduk dengan kita dalam kubur. Tinggallah kita bersendirian. Tapi Nabi sebut, don't worry, akan ada orang yang meneman kau dalam kubur esok. Apakah dia? Amalan kita. Apa amalan-amalan? Ada satu riwayat yang saya nak bawakan. Nabi pernah bercerita, innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu mudbirina. Mayat dalam kubur, dia boleh mendengar derapan tapak kasut orang yang meninggalkan dia. Mana kita masuk kubur, orang dah kambus, kemudian baca doa, kemudian nangis-nangis balik. Ketika dia orang balik itu, kita dengar daripada bawah, kita dengar prap 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 prap, dia orang tinggalkan kita. Ketika itulah kata Nabi, kita akan bersendirian. Fa idza kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'si. Ketika itulah dalam kesunyian itu, kalau orang ni orang baik, kanatis salatu 'inda ra'si. Datanglah solat kita ataupun sembahyang akan datang 'inda ra'si, dari arah kepala kita, dan dia parking dekat kepala kita. Waz zakatu an yamini. Amalan zakat kita akan datang dari sebelah rusuk kanan kita. Wa kana siyamu an yasari. Puasa kita akan parking sebelah rusuk kiri kita. Wa kana fa'alalul khairat was sadaqatu was sillatu wal ma'ruf wal ihsan ila nas ila rijlaihi. Dan datang pula segala amalan sunat yang kita lakukan, termasuk sedekah. Dia akan datang, dia akan duduk dekat kaki kita. Jadi bila dalam kubur nanti, kita dah ada 4 sahabat: sembahyang, zakat, puasa, amalan sunat. Apa tujuan mereka duduk dekat dengan 4 penjuru ini? Mereka akan bantu kita ketika soal kubur. Maka kata Nabi, fayu'ta min 'inda ra'si fataqulu salatu ma qibali man khalu. Bila dah parking 4 sahabat, datanglah malaikat penemu duga, datang nak tanya soal kubur. Dan malaikat ni akan datang dari arah kepala. Ketika malaikat ni sampai, kata Nabi, rupa-rupanya solat dah pun parking dekat kepala kita. Jadi parking dah penuh, tak ada tempat. Maka solat tu akan kata kepada malaikat, minta maaf tuan, ma qibali madkhalu. Sini sudah penuh, tak boleh masuk, tuan cari jalan lain. Semayang bikin roadblock. Bayangkan, solat kita yang kita buat dengan baik tadi, dia akan bantu kita menepis kedatangan malaikat. Malaikat pun fayu'ta min 'inda yamini. Dia kona pula ikut rusuk kanan kita. Dekat rusuk kanan kita, ketika itu sudah ada zakat-zakat yang kita selalu bayar. Mereka pula akan buat roadblock. Ma qibali madkhalu. Minta maaf tuan, sini tak boleh lalu. Ini orang banyak suka zakat tu. Zakat fitrah, zakat perniagaan, semua zakat dia bayar. Jadi malaikat pun pusing ikut kiri. Fayu'ta an yasari fayaqulu siyamu ma qibali madkhalu. Minta maaf tuan, ini orang suka puasa. Puasa Ramadan tak payah cerita lah. Puasa sunat, puasa hari putih, puasa je kerja dia. Jadi malaikat pun, macam mana saya nak lalu? Cari jalan lain lah. Ma qibali madkhalu. Memang tak ada tempat masuk. Akhirnya malaikat pergi ikut kaki kita. Bila datang kok kaki, fayaqulul fa'alil khairat, maka pelbagai amalan sunat kita akan buat roadblock. Mereka akan mengatakan ma qibali madkhalu. Minta maaf tuan, sini pun tak ada. Jadi malaikat kata Nabi, dia berpusing-pusing lah, aku ni macam mana nak buat kerja, aku ni dah penuh sangat ni. Akhirnya bila dah berpusing-pusing, dah tak ada tempat nak masuk, akhirnya NFA, no further action. Tak ada soalan, relax je kita. Tak ada lah kena jawab marabuka, apa tak ada dah. Marabuka semua free, exempted. Apa sebab? Kerana 4 orang sahabat ini bantu kita. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu salah satu
yang kita nak cari sahabat kita selain daripada sembahyang, zakat, puasa adalah amalan-amalan sunat, termasuklah kita melakukan sedekah. Sedekahlah sebanyak-banyak mungkin. Baik itu Nabi berpesan, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Osman bin Affan, aku dulu bila dengar Nabi baca hadis ni aku menangis. Osman setiap kali nampak kubur dia menangis. Sampai orang tanya dia, apa pasal ente menangis? Ente kalau dengar cerita neraka syurga ente tak ada nangis, tapi lalu kubur ente mesti nangis. Kata Osman, aku pernah dengar Nabi sebut, sesungguhnya kubur adalah perjalanan awal transit sebelum pergi akhirat. Kalau orang itu selesa semasa dia transit, maka destinasi akhirat dia akan selesa. Tapi kalau dekat transit ini pun dia kena lanyak dah, yang seterusnya akan lebih dahsyat lagi. Jadi kalau kita hari pertama duduk di alam kubur, dah ada 4 sahabat menolong, cerah masa depan. Tapi kalau hari pertama tu dah kena macam-macam soalan ma rabbuka apa semua, pening kepala kita, maka masa akan datang di hari akhirat, wallahu a'lam. Kita minta Nabi bagi syafaat. Baik itu salah satu daripada amalan paling mudah adalah bersedekah. Sebab itu Nabi tekankan, bersedekahlah engkau sebelum kau mati. Baik itu dalam hadis Nabi sebut, sab'un tajri lil abdi ajruhunna huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan kalau kau buat, ini amalan pencen kubur. Apa makna pencen kubur? Kita kerja-kerjaan, lepas bersara ada pencen seumur hidup. Orang mati, dia pun ada pencen dia, iaitu amalan dia tetap berjalan walaupun dia mati. 7 amalan Nabi ajarkan satu persatu. Pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Maknanya tuan-tuan yang kerja cikgu, jadi pensyarah, ini bagus, dengan syarat ilmu itu bermanfaat. Kalau ilmu tak bermanfaat, merepek-repek, tak guna. Yang kedua, au ajran nahran, orang yang masih hidup dia mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang menggali merigi. Yang keempat, au gharsan nakhlan, orang yang menanam pokok. Khusus dalam hadis ni Nabi sebut pokok kurma. Pokok kurma. Tanam pokok bagus tuan-tuan. Saya selalu pesan kat masjid, untuk landscape tanamlah pokok, tapi pokok biarlah pokok bermanfaat. Walaupun ada perbahasan fiqh hukum menanam pokok di masjid ini, ada setengah ulama tak membenarkan, sebab dia takut pokok tu jadi besar. Bila besar esok dia makan space, dah mengganggu laluan akar dia. Adalah ulama tak benarkan. Tapi boleh je kita tanam pokok-pokok yang tidak terlalu besar dan memberi manfaat. Antaranya pokok buah-buahan. Elok masjid tanam pokok buah-buahan. Kalau highway pun dekat area lebar, semua tanam pokok buah-buahan. Dia nak beri manfaat. Kerana selama buah-buahan itu diambil oleh manusia atau dimakan oleh haiwan, dia jadi jariah untuk kita. Tanamlah pokok-pokok. Cuma orang selalu mengadu tanam pokok di masjid, orang selalu curi. Orang memang suka mencuri di masjid. Saya pun tak faham kenapa. Kami dulu tak tanam pokok buah, tanam kaktus. Hilang juga, la ilaha illallah. Tengok CCTV, dia hangkut satu pajero. Rupanya pokok kaktus ada harga. Rupanya kami pun tak tahu, jemaah yang bagi. Susun elok-elok hilang lah habis pokok kaktus. Kalau tak nak orang curi, tanam pokok kurma. Pokok kurma jarang orang curi. Saya tengok pokok kurma ni orang segan sikit nak curi. Sebab dia rasa pokok bulan puasa, dia rasa macam malu kan ambil. Kami tanam pokok kurma 6 batang, tapi 6 tahun baru keluar hasil. Rupanya salah strategi membeli. Kurma ni kalau masjid nak tanam, kena kenal mana jantan, mana betina. Rupanya kena tanam sebelah jantan, sebelah betina. Mana kita tahu betina jantan? Tanam dua-dua, rupanya dua-dua jantan, padat muka. Yang betina tu jauh sikit, jadi nasib baik angin tiup adalah pengembangan berlaku. Yalah, pokok bukan pokok kita. Tapi tanamlah pokok buah. Kemudian aubana masjidan, bina masjid ataupun bantu pembinaan masjid, awarrasan mushafan, ataupun kau mewariskan mushaf atau Quran di masjid, ataupun menulis Quran.
Au taraka waladan yustaghfar lihi ba'da mautih, atau tinggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan. Banyak saya nak terangkan, tapi saya kira kita pergi laluan dulu kepada azan Isya untuk syiar di kawasan kita ini. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.